Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqina amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fi syarain amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan tuntutan muka surat 6 Jawi ni maka dengan tuntutan itu Jawi sebab bukan Jawi. Qala berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka dengan tuntutan itu, jadi tuntutan kawan-kawan dia maka tu minta cabang pada kata menuntut, maka menuntut akan laku oleh setengah daripada kawan-kawan tu. Maka bila dia tuntut tu, maka dengan tuntutan itu aku pun memikir tuntutan itu di tuntutan kawan-kawan dia tu, dan renung berbulan-bulan masanya. Jadi apa musanna kata ni, tujuan ataupun sebab dia panggil al-ba'id, tekanan dia buat kitab ni kerana tuntutan ataupun pintaan daripada kawan-kawan dia, anak-anak murid dia. Jadi dengan tuntutan tu pun, dengan mereka tuntut ataupun dengan permintaan mereka tu, dia fikir, dia renung dulu berbulan-bulan masanya kata dia. Masa lama. Jadi dia tak buat selalu. Pasal apa? Dia kerana dia masuk dalam tergesa. Dia panggil dalam ajalah. Ini Nabi kata al-ajalatu minasyaitan wa al-adi minallah. Kita tergesa-gesa tu daripada Allah Ta'ala. Dia renung, dia fikir berbulan-bulan masanya kata dia. Tiba-tiba diilhamkan akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Benda yang mereka minta ni, mereka minta kat dia kerana mereka zon baik kat dia kerana dia orang alim, orang yang boleh, orang yang reti dalam ilmu ni. Maka mereka minta lah dia karang kitab yang membahaskan hal yang kita bahas bulan lepas tu, tentang hukum syarak, hukum adat, tentang Islam, iman, apa semua benda ni. Maka dia fazal baik dengan dia. Maka dia kata dia fikir benda ni perkara yang baik. Lagi kata dia, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu, akan pintaan. Tuntutan mana pintaan dia tak patut, kerana benda tu dia buat benda elok, benda baik. Pasal apa? Kerana mereka itu, yakni kawan-kawan itu sengkau baik dengan aku. Kata dia, kerana mereka sengkau baik dengan dia. Sengkau baik kerana mereka mengatakan jadi seorang yang boleh, seorang yang alim tentang masalah ilmu ni. Ini kita laju-laju sikit tekanan bahis, tak ada apa ni. Maka aku pun, kata dia, terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ahli pun ahli menyusun ataupun aku bukan ahli mengarang. Ini tawaduk musannif, tuan-tuan, pengarang. Kalau dia bukan ahli mampu tak boleh buat kitab ni. Kita mengaji tak boleh. Nampak? Tawaduk.
Sebab tu Nabi SAW bila Nabi ajak sahabat tentang apa? Tasyahud dalam sembahyang, Nabi sebut, last kali Nabi sebut apa? Bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut begitu. Nah, Nabi tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad. Maka ulama jawab, ini tawaduk nanti. Sayyid mana tuan? Takkan nak sebut Allah Ta'ala bersalawat atas tuan Muhammad. Pelik ya itu. Tawaduk Nabi boleh sebut Allahumma salli ala Muhammad. Hadis dalil yang pokok Wahabi kata apa? Dia kata tak boleh dia kata Sayyid ke Nabi ni. Tadi kata Sayyidina. Kalau kata di luar hukum dia haram, kalau kata dalam sembahyang batal kata dia. Pasal apa? Kerana tasyahud tu dan salawat tu itu rukun sembahyang dah, rukun qauli. Jadi kita pergi sengaja tu tambah macam Fatihah, kita tambah benda lagi ya. Maka tak sah sembahyang. Tu kata dia. Kata dia apa? Nah. Jadi ala kulli hal, maka ulama mengatakan ini tawaduk Nabi tuan. Tawaduk Nabi. Kalau apa? Nabi pada hadis yang lain Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala faqra. Nabi sebut hadis itu panjang. Nabi kata aku ni penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat, bukan aku nak megah, aku nak cerita gambar. Ini kelebihan dari sayyidu waladi Adam, mana penghulu anak-anak Adam. Jadi ulama fiqh keluar faedah kata dia sulukul adab muqaddamun. Kita menjalani adab dengan Nabi itu diutamakan. Maka mana lebih afdal? Ulama kata lebih afdal kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Itu adab dengan Rasulullah. Dia panggil Muhammad itu pelik. Jadi dia kata ni, walaupun aku bukan ahlinya, ahli susun mengarang, bukan aku ahli yang boleh susun kitab, bukan aku ahli daripada orang yang mengarang kitab. Ini tawaduk, merendah diri. Tuan-tuan, kalau kita rendah diri, kadang Allah Nabi sebut dah man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, rendah diri dia, Tuhan akan angkat derajat. Tapi kalau siapa yang tinggikan derajat dia, Tuhan akan rendahkan martabat dia, tu angkat. Ini Allah tawaduk. Jadi mata aku pun orang mengaji dia panggil dia jawab pada datang mata atas. Baik. Kemudian kata dia, berlakulah kolam aku. Berlakulah jalan. Kolam pen. Kolam aku dengan taufik Allah. Dengan taufik. Apa makna taufik? Dengan taufik Allah. Berlaku kolam Allah. Dia mula mengarang tu. Dia mula mengarang tu dengan taufik Allah. Mana taufik ni mana? Ja'alallahu fi'la ibadihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu. Itu mana taufik. Mana ja'alallahu fi'la ibadihi, Allah Ta'ala menjadi oleh Allah Ta'ala perbuatan hamba dia ni muwafaqat ataupun berbetulan dengan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan redha. Itu mana taufik. Jadi perbuatan yang kita buat ni betul dengan apa yang Tuhan suka, betul apa dengan Tuhan redha. Macam tuan main ngaji, Tuhan suka, Tuhan redha, itu mana dapat taufik. Dia ada dua, hidayah dengan taufik ni. Hidayah ni mana dia tahu orang taman tuan dia ni kan. Kau main ni kata hidayah ni Nabi buat beza kan. Ni misal. Nampak tak? Tahu banyak yang tahu kata ada kuliah. Bukan kata malam ni setiap malam ada kuliah dah. Ada kuliah. Kadang hamil sembahyang dah lah ni. Nah. Bukan tak tahu mana hidayah dapat. Taufik tak boleh. Pasal apa? Tuhan tak bagi kekuatan kat dia untuk dia nak duduk. Ingat senang nak duduk nanti. Berapa ramai orang tahu kata sembahyang wajib? Berapa ramai orang tahu sembahyang puasa wajib? Tapi orang tak mampu buat sembahyang. Betul tak? Pasal apa? Maksudnya dia dapat hidayah, dia dapat apa semua, tapi taufik tak boleh. Mana kekuatan tu Tuhan tak bagi. Itu mana taufik ni Tuhan jadikan perbuatan hamba ni betul dengan apa yang Tuhan suka dan betul dengan apa yang Tuhan suka. Tuhan jadi perbuatan juga. Kekuatan tu Tuhan jadikan. Ini mana taufik. Jadi yang ada dalam ni maksudnya dapat dua lah. Satu tahu hidayah dan taufik. Ada hak yang tahu saja tak mai. Bukan tahu mai, tak boleh mai, tak mampu nak mai tu. Tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, kemampuan ni hak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kan senang. Itu bila kita jawab azan, jawab iqamah tu kan. Kita jawab bila tu apa?
muazzin sebut hayya 'ala salah, kita jawab la haula wala. Nah, hayya 'alal falah, marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Dimana kita tak mampu dengan daya dan upaya kita, melainkan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata dia, maka berlakulah qalam aku dengan taufik Allah Taala pada mengisikan tuntutan hidup. Nak isi tuntutan. Kalau mereka minta permintaan mereka tu, maka berlaku qalam tadi dengan taufik dan hidayah Allah. Lanjut. Baik. Di atas beberapa keping kertas. Atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku. Apa yang dia ingat, yang dia mengaji dulu ni, maka dia pun tulis di atas beberapa keping ataupun lembaran kertas daripada ingatan yang dia mengaji dulu ni. Yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang mursyid. Jadi mursyid ni, mana apa asal mana mursyid, mana cerdik, pandai, itu asal pada mana mursyid di segi lugah bahasa. Tapi mursyid di sini mana huwa allazi yadullu ala tariqil mustaqim. Makna dia ialah orang yang menunjuk atas jalan yang lurus qabla dhalalah, sebelum daripada kesesatan. Itu makna mursyid. Jadi mursyid ni tuan, dia ada bahagian dia pula. Ada mursyid bab ilmu fiqh, ada mursyid tauhid, ada mursyid tasawuf. Hak ayat tasawuf tu. Pada mursyid ilmu fiqh ni mana dia boleh tunjuk mana halal haram. Ya Allah, ibarat fiqh itu mursyid lah segi fiqh. Macam dari segi apa? Tauhid, tapi dari segi tasawuf ni ayat ada mursyid ni ada banyak syarat ni. Bab masalah mursyid di segi tasawuf. Dia ambil daripada arsyada yursyidu mursyidan atau rasyada yarsyid. Kata Junaid Baghdadi, man lam yakul lahu mursyidun fa mursyiduhu syaitan. Siapa yang tidak ada mursyid, maka mursyid dia syaitan. Orang yang boleh tunjuk jalan. Man lam yakul lahu syaikhu fa syaikhuhu syaitan. Ulama sebut. Jadi yang dia ambil daripada guru-guru dia yang mursyid, mana guru-guru dia yang menunjuk pada jalan yang betul sebelum daripada kesesatan. Dan dia kata apa ni? Serta aku tatakkan dia. Tatak ni mana mutalaah. Tatak mana mutalaah. Serta aku mutalaahkan dia daripada kitab-kitab yang muktabar, yakni kitab-kitab yang dikira oleh ulama. Muktabar ni mana yang dikira oleh ulama yang kira kitab ni, ya Allah ni kitab yang diiktiraf yang betul bab ni itu mana muktabar, yang dikira oleh ulama. Jadi maka jadilah dia sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan dia akan risalah ni nama dengan Al-Misbahil Muniri fi Ma'rifatillahil Qadiri. Baca betul apa? Kalau nak baca Al-Misbahul Munir, kalau baca betul, kalau berhenti dekat tu ambil buat baku, tak ada masalah. Artinya lampu yang menerang. Al-Misbah mana lampu, Al-Munir mana yang menerang, yang menerangi pada mengenalkan Allahul Qadir, yakni pada mengenal Allah Ta'ala yang kuasa, yakni yang maha kuasa. Al-Qadir mana yang maha kuasa. Mana ada makna pada kitab kita ni, mana lampu yang menerangi pada mengenal ataupun mengetahui Allah Ta'ala yang maha kuasa. Nak mengenal Allah Ta'ala yang kuasa. Habis, selesai. Kemudian kata dia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jumlah doa dia, bahawa menjadi akan dia akan risalah ni manfaat dan berguna. Sama, manfaat dengan berguna hak tu lah dipanggil apa tafsir. Manfaat pun mana berguna, guna pun mana manfaat. Jadi dia minta pada Tuhan bahawa risalah ni jadi manfaat
Bagi siapa? Bagi aku, kata dia. Dan anak buahku. Ni anak cucu dia lah. Dan kawan-kawanku. Jadi guna bagi dia, bagi kita dan bagi semua orang. Begitu kita ulama ni, mereka tulis, mereka dengan ikhlas kat tu tuan-tuan. Daripada dulu sampai kelar ni. Orang tu baca tu, betul tak? Dia tahu-tahu macam tu tak tu. Pasal apa? Ikhlas. Tak lama orang lah, kita buat kitab nak jual. Betul? Kita buat kitab, cepat nak cari duit. Itu kita. Sama dengan kita mengaji pun, kita mengaji. Tapi mengaji pun ni tak boleh kerja weh. Bukan ada sijil tu. Nah, bila kita mengaji, tak masuk universiti, masuk apa, kita nak kerja tu. Kenapa? Kita nak cari hak ke depan tu. Nampak? Kita mengaji, masuk universiti, masuk mengaji BA, MA, Master, PhD. Tujuan kenapa? Kerana kita nak ada tujuan di sebalik. Nampak? Dia tak sama ulama dulu. Ulama dulu mengaji, dia bukan ada tujuan. Maksudnya dia bukan ada tujuan untuk dunia, tak ada. Sebab itu Imam Bukhari berjalan daripada Mekah ke Baghdad, daripada Baghdad ke Mekah nak ambil satu hadis. Bukan ada siapa upah dia apa. Kot ambil Bukhari nak ambil 3-4 ribu, mereka jalan ambil. Kalau itu lah, ni tak ada. Jalan kaki, naik unta kan. Pada masa berbulan-bulan jalan, nak ambil satu hadis. Kadang pergi tengok-tengok. Perawi itu tak sepak, patah balik, tak ambil. Kalau kita sepak kan tu. Aku berjalan jauh ni. Hang duduk lak ni. Dia kata hang ulama besar kan. Tengok dia duduk lak ni. Nampak? Betul. Bukan ada siapa upah dia. Tak ada siapa upah-upah. Tapi pasal apa? Pasal cinta dengan hadis Nabi. Cinta dengan Rasulullah. Cinta ilmu. Sebab tu dia boleh. Sebab tu kita mereka ni. Orang baca daripada dulu. Musalli ni kata. Kita mulia tu musalli ni. Umur 100 tahun lebih lah. Di pengarang kita dia mati muda ni. Tapi orang nak baca tu. Tu wah, pasal apa? Pasal ikhlas. Nampak? Maka dia minta kat Tuhan bagi pasal keikhlasan dia. Bukan dia nak. Cuma orang kita lah ni ya. Dia kata dicetak oleh apa ni? Oleh apa? Dicetak tu dan cetakkan kita pelihara. Tak boleh orang ni cetak. Bukan mereka ni yang ni pencetak tu. Nampak? Tempat cetak tu. Maktabah tu yang letak benda tu dah. Mereka nak cari dia. Tu beza tu. Mereka dengan sebab tu tuan-tuan. Cuba pasti tengok kan. Orang mengaji pondok 8 tahun, 10 tahun. Dia balik boleh buka pondok. Dia boleh hidup buku. Kita mengaji 10 tahun macam tu lah. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 tahun. Masuk universiti 4 tahun, 10 tahun. Hak tolak lah, hak bola hendak tu. Nah, 10 tahun. Mengaji bila agama kan. Dia kata satu ngaji sekolah agama straight sampai tingkatan 6. Lepas tu masuklah pilah mana lahat. Balik kan tak boleh buka. Pasal apa? Barakah. Tengok. Pasal orang pondok mengaji kan, dia bukan niat nak, bukan ada sijil. Tak ada lah. Duduk pun pondok. Tentu tak takbir, tak nikah. Zaman ni. Baik. Jadi manfaat bagi dia dan bagi anak buah dia, anak cucu dia dan kawan-kawan pun. Jadi dia pun ni orang mulut dia kena pergi serudu je itik tu. Itu hakikat dia. Itu nak kata hak yang zahir itu bukan murah, bukan kita nak kira macam tu. Quran tu apa tu? Bila Tuhan sebut tangan, Tuhan sebut wajah dua-dua ni, kamu Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada. Nampak? Ni macam ni, tinggi rendah pelajaran, tinggi rendah itu bukan murad. Maksudnya bukan dia kena kira begitu. Tu kena kira. Dia jahannam. Hak zahir, dia bukan murad. Macam tu lah ayat Quran juga. Ayat Quran turun main. Kita macam kita lah tadi. Bawa geran tanah ke apa, benda geran rumah lah. Kira jebat tanah. Pipi sembang dengan Khani kata pakcik tak lepas pakcik. Pakcik kira kena orang atas. Apa mana orang atas? Atas, kalau ikut pada atas pada makna hakikatnya, kena duduk atas kepala dia, itu mana atas. Macam sini tu atas, itu mana atas. Kita reti sana. Bila Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Tuhan yang Rahman 'alal atas aras. Atas dia tepuk duduk dia. Nampak?
Bila kita bercakap ni kena kira orang atas. Orang atas apa mana atas? Atas mana hakikat? Tu atas. Nah, mungkin kali duduk tinggal amat lagi dia pernah duduk tinggal bodoh tu atas dia. Nah, kadang-kadang duduk bilik tu ya. Bila lah? Tu orang atas. Orang atas ni bersiap elok-elok ni buat ni surau apa ni? Ada dia orang besar nama. Cakap besar lah, tak gajah. Orang besar, nampak? Bukan besar dari segi jiring, bukan lagi besar dari segi Quran ni tu. Bila turun lagu tu kita buat sesuatu. Dan nanti kita bahas. Baik, wallahu a'lam. Dulu di Tani ni ada satu kitab dia namanya Al-Irsyad fi Raddi Syubhat. Dikarang oleh ulama Persatuan Jamaah Ulama Tani. Maka nak digunakan dalam silibus pondok. Pasal berbicara tentang kitab tu irsyad, mana ada petunjuk fi raddi syubhat pada nak iktiraf ataupun nak mengkritik kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat menyerupai Allah Taala dengan makhluk. Baik. Qala musannif rahimahullah taala. Dan aku memohon kepada Allah pula mana juga. Pula mana juga. Tadi dia minta lah tuan, dia minta apa? Dia minta supaya kita ni jadi bermanfaat. Dan dia minta juga, itu mana pula. Dan aku memohon kepada Allah pula, mana kepada Allah juga, bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan. Jadi perisai. Jadi junnah. Perisai mana Arab ni junnah. Dia tulisan semacam tu, tiga benda tu. Junnah, jinnah, jannah. Macam tulisan dia. Jinnun ta makutah. Kalau kita baca junnah itu jadi perisai. Kalau kita baca jinnah jadi jin. Kalau kita baca jannah jadi syurga. Ikut baca kat Allah. Itu kadang-kadang empat hal lagu ni lah tuan-tuan. Hak dalam Quran ni kalau kita baca dalam sembahyang, kalau tersalah baris berubah mana patah dia. Ini Nabi kata, aksarukum alayya salatan aksarukum azwajan fil jannah. Orang yang banyak-banyak orang di kalangan kamu yang salawat atas aku, maka dia akan dekat dengan aku di dalam syurga. Baca jannah. Jangan baca junnah, jangan baca jinnah. Kita baca doa tu apa? Doa mayat-mayat ni. Doa mayat. Guna doa mayat. Cik Imam baca kan. Buka abang mafi tu semua baca doa lepas mayat. Doa selepas mayat. Kita baca tu. Allahumma ja'al qabrahu, kalau laki-laki yang perempuan baca anak. Allahumma ja'al qabrahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jannah. Wa la taj'al qabrahu rawdatan min riyadil min hufratan min hufarin niran. Maka jadilah kita buat jamak tu. Apa rawdatan min riyadil jinan. Itu tak apa jamak pada jannah, jamak pada surga. Nabi kata ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nabi kata barang yang di antara rumah aku dengan mimbar aku yang Nabi berulang alik sedia tu, tuan-tuan, Nabi kata rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Jannah ni kalau baca junnah jadi perisai, kalau baca jinnah jadi jin. Gitu. Saya baca dalam mayang dulu. Siap. Baik. Jadi dia minta pada Allah Ta'ala juga bahawa menjadi risalah ini, yakni kitab dia ni, perisai yang dapat mempertahankan. Kerja perisai itu nak bawa, nak menepis itu perisai lah. Orang zaman dulu bawa perisai zaman lah, tak ada perisai dia pakai peluru, kecuali Pak Air Melayu lah. Pasal dia yang putih batu lah, boleh kira lah. Yang nak main putih batu lah, kalau main peluru tak payah perisai pun. Baik. Dan dapat menolak akan segala ajaran-ajaran yang sesat.
yang menyesatkan orang awam. Dia minta bahawa kitab ni jadi perisai yang dapat mempertahankan akidah kita. Ada satu lagi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan kena mengaji kitab nama Tuhfatul Raghibin. Kitab tu ada Melayu, ada beli dah. Tuhfatul Raghibin. Wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Disebut ini abang sebut Tuhfatul Raghibin macam. Dalam kitab Tuhfatul Raghibin ni Nabak kata semua benda-benda yang dia cerita dalam itu semua hak sesat-sesat. Seolah-olah kita kena ngaji juga sesat ni. Pasal nak jadi pagang ataupun nak jadi benteng bagi kita. Macam kalau kita mengaji bab sembahyang, kita mengaji bab rukun sembahyang, batal sembahyang tak ngaji. Aman betul? Betul tak? Jadi bila kita mengaji tu bukan mana kita nak iktifak benda tu. Nabak kata kita tak mau bagi benda tu berlaku di dalam sembahyang. Macam kita mengaji bab membatalkan sembahyang, bukan kita nak buat dalam sembahyang, tapi kita nak jaga supaya benda tu tak berlaku dalam sembahyang. Akidah pun sama. Kita mengaji kita Tuhfatul Raghibin. Baik. Jadi dapat menolak akan segala ajaran-ajaran yang sesat, yang dalalah, yang menyesatkan orang awam. Sesat sebasal itu tak apa. Yang menyesat orang awam, hak tu masalah. Sesat lagi menyesat. Kalau dia sesat seorang-seorang senang balik, kata senang taubat. Tapi kalau dia menyesatkan orang, itu payah taubat. Baik. Jadi orang awam ni orang kebanyakan, bukan orang khawas. Jadi punca daripada nak jadi sesat ni, kata Nabi tuan-tuan, pasal apa jadi sesat orang awam ni? Pasal Nabi kata biqabdil ulama, dengan sebab matinya ulama. Tu punca jadi sesat. Bila jadi orang awam ni bila mati ulama, maka tak ada ulama yang nak ambil yang kita nak. Apabila Allah Ta'ala matikan orang alim ni yang pandai dengan bidang ilmu, jadi tak ada lah orang yang tu. Kita orang yang ke belakang nak diambil mai, tak ada ambil habis. Jadi ilmu tu suruh lah. Jadi tuan-tuan mengaji kat Tuhan tu, kita tak boleh ambil habis, kecuali macam ni kau mengaji Tuhan dia sampai habis ilmu. Kita cerita dah tu, habis ilmu mengaji. Jadi kita tak boleh ambil. Jadi mati dia, kawan yang mengaji tu mengajar. Lepas tu mati kau tu, kurang ilmu sampai lama-lama. Nabi kata hatta lam yubqi aliman, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak ada langsung orang alim macam tadi. Bila tak ada orang alim tu, manusia ni ittaqadan nasu ru'usan juhala. Manusia ni ambil ketua-ketua yang jahil, piltak duduk di atas. Fasu'ilu, maka pergi tanya dia. Maka dia buat apa? Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ada ilmu. Nah, ni Nabi sebut dallu, sesat dia, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ni je. Kita ada ilmu hidup orang. Ni dah kemas sikit dia makam level sama Imam Syafi'i dah. Kita tengok nyeri lah itu dah. Level dia sama Imam Syafi'i. Baru ada PhD hadis. Allah Akbar, kata orang dah. Dia jadi kira. Ulama-ulama dulu tuan-tuan sampai hadis ratus ribu, juta ni. Juta ni. Dia bukan sikit penanggung hadis ni tuan. Nak boleh sampai hafiz, hakim, hujjah, muhaddithin, Allah tuan. Pokok tu tak ada hadis lah. Imam Sayyuti tu dikatakan hufaz yang terakhir. Mana orang yang hafal hadis lebih daripada 100,000 hadis kata Imam Sayyuti tu paling lah. Lepas tu tak ada. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, orang India dia. Dia karang kitab ada panjang tu kot je. Maksud dia jilid-jilid sampai Quran tu. Jadi berapa puluh jilid tak apa. Panjang tu weh. Dia bukan sampai tahap tu pun. Dia orang panggil adabul hadis baru tahu.
Lepas tu nak sampai pada muhadisi macam Imam Bukhari. Imam Bukhari ni muhadisi. Maksud dia, hadis ni hantar hadis nak tahu pun tahu belakang. Depa hafal hadis serta sanad, dan sanad ni perawi seorang, dia tahu sejarah hak seorang ni, seorang tahu semua. Kena hafal hadis. Itu baru nama hafiz. Bila tu, lepas tu Imam Bukhari di situ, Imam Bukhari ni tuan-tuan, hadis dia kadang-kadang Imam Bukhari kata hadis ni sahih di sisi dia, tapi tok guru pada dia kata hadis tu dhaif. Kita nak pakai mana? Kerana yang letak sahihnya hadis, dhaifnya hadis itu atas ijtihad muhaddisin itu sendiri. Boleh faham? Okey, Imam Bukhari dia kaji di sisi dia, kawan ni siqah, maka bagi dia dihukum hadis ni sahih. Tapi ada ulama lain yang menghukum hadis itu dhaif, kerana bagi dia perawi yang ada dalam sanad hadis itu dhaif. Nampak? Kadang-kadang Imam Bukhari kata hadis ni sahih, tok guru dia kata hadis itu dhaif. Nak pakai hak mana? Ni kita nak pakai apa? Nak pakai Imam Bukhari yang kata guru dia. Ayat Allah. Sebab tu bukan bab kita. Sebab tu tuan-tuan, lepas tu naik pada situ, naik hakim, apa ni, hafiz, hakim, hujah. Hafiz tu 100,000 kata. No, yang hafal hadis 100,000. Lepas tu 100,000 kata. Lepas tu apa hakim, dia naik apa hafiz, dia naik hakim. Hakim ni 300,000 kata. Hujah 500,000 kata. Muhaddisin ni orang yang meliputi ilmu dia semua tentang hadis. Selepas pokok ni, last sekali yang paling tinggi dia panggil mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni 4 orang ya weh. Bukhari apa ni, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Hadis yang ditahqiq oleh mujtahid mutlak lebih kuat daripada pokok yang di bawah ni, lebih kuat daripada hujah, lebih kuat pada hakim, lebih kuat daripada pokok mujtahid mutlak ni, lebih tinggi. Imam Bukhari dalam Muslim ada 2 hadis ya, dalam Bukhari ada 2 hadis yang dia riwayat. Ada nak Imam Syafi'i ada 2 hadis ya dalam Bukhari dia riwayat. Ada nak baca kitab ni. Hadis. Mana? Tapi bila mujtahid mutlak buat keluar, itu lebih kuat daripada pokok ni. Kerana mujtahid mutlak dia makan tinggi lagi pula. Mana guna cara tu? Sebab tu tuan-tuan, bagi kita orang awam jam taruh. Aduh, aku tadi dia kata apa? Dia kata bagi kita orang awam, muktamad bagi orang awam bukan kitab hadis, bukan kitab tafsir. Yang muktamad bagi orang awam kita ni tuan-tuan, kitab fiqh tu. Kalau nak tengok hukum hakam, jangan tengok kita hadis. Bukan tahap kita nak tengok keluar hukum daripada hadis, bukan tahap kita keluar hukum pada Quran. Muktamad bagi kita nak tengok hukum hakam boleh ke tak boleh, halal ke haram ke, tengok kitab fiqh hak ulama dah buat. Itu muktamad bagi kita. Lepas tuan-tuan, Imam Ibnu Hajar, Syekh Ramli, anak murid kepada Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari anak murid kepada Imam Nawawi. Depa ni kitab kitab ni berlori-lori, kitab ni nak buat karang kitab. Tu pun dia panggil ulama muqallid, ulama ikut orang tuan-tuan. Bukan mujtahid pun. Nah, ni kita boleh PhD ni mengaku tambah tinggi iman ni. Jahannam habis dunia. Pasal apa? Pasal ni kata. Pasal manusia ni bila dah habis orang alim ni, dia ambil hak yang tak erti, duduk jadi ketua di atas, lepas tu dia tanya. Maka dia fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Dallu wa abal. Dia boleh sikit bidang dia lah. Dia masuk lah yang dicelaru dia tu. Imam Bukhari, ulama hadis besar. Dia tak nak keluar fatwa hukum pernah yang Imam Syafi'i keluar fatwa. Imam Bukhari keluar fatwa hukum. Dalam bab ni Imam Bukhari mengatakan ini halal, kata haram ke apa dia. Ada apa Imam Bukhari kata tu? Tak ada weh.
Pasal apa? Dia pun ikut bidang dia. Aku bidang hadis. Bila dia kaji tinggi, kata dia hadis ni sahih sisi aku. Dia bagi kat ulama, hampa pula. Hukum. Boleh faham tak? Dia pun ikut bidang dia. Ni kita semua nak buat. Kita lah muhadisin, kita lah pakai, kita lah semua kita. Itu yang jahannam. Ajar tak? Dunia lah jadi ini. Ni ajaran nak sesat di mana dia tak? Jadi nak menolak akan segala ajaran yang sesat, yang menyesatkan orang awam. Apa dia ajaran sesat ni? Yang dibawa akan ajaran sesat tu oleh orang-orang yang tidak sengkar dengan jahilnya. Dia bukan dia sengkar kata dia jahil. Dia tak pasal dia hati tu. Dia tak sengkar dengan kata dia tu jahil. Hal lagu ni payah berubah kan? Dia panggil jahil murakkab. Dia jahil ni ada dua. Satu jahil basri, satu lagi jahil murakkab. Jahil basri ni jahil tak tahu langsung. Jahil murakkab ni dia bersusun dua jahil. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan main haji? Cuba abang main sawah. Pasal apa yang hampa main haji? Ha? Pasal tak erti lah. Tu dia apa ya? Pasal kita bahasa kita tak erti. Bila kita main haji. Ni benda yang ada dalam kitab ni kita tak erti lagi. Itu kita main haji. Itu nak abang kata. Senang ke tak? Pasti. Yang puak yang tak main ngaji, pasal apa yang tak main ngaji? Pasal dia bukan tahu kata dia tak erti. Kalau dia tahu kata dia bodoh, dia main. Betul tak? Dia bukan tahu kata dia tak tahu. Tu dia nak sengkar kata dia boleh. Padahal dia bukan erti pun bab akidah. Boleh faham? Satu dia tak erti bab akidah, yang kedua dia tak tahu kata diri dia tu tak erti. Boleh faham? Jadi dua tak erti. Ni panggil murakkab, ni jangan. Orang yang dia merasa kata dia sengkar kata dia tu alif, padahal dia tak erti. Ini dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni payah berubah. Dia berkata dia betul itu. Itu jahil murakkab. Macam puak-puak Nasara tu kan, puak Kristian ni dia bertanya dia, Tuhan ada? Tetap. Kalau dia kata ada Tuhan tak ada, dia sepak kita mampu. Betul tak? Dia pun mengaku Tuhan ada. Tapi Tuhan berapa? Bagi dia buat 3. Betul tak? Faham ni? Nabak kata dia jahil tentang ketuhanan tu satu. Tuhan, hakikat Tuhan tu satu, tapi dia kata 3. Dia jahil tentang tu. Yang kedua dia bukan tahu kata dia jahil. Dia ada pasal dia betul itu boleh tak? Maksud dia 2 kali jahil. Ini dia panggil murakkab. Jaga jangan menjaga murakkab dalam perut. Kalau ada murakkab ni, mampu tak? Maksud dia yang tak main mengaji itu pasal dia tak perasa dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Yang hak puak main mengaji ni pasal dia tahu kata dia tak tahu. Boleh faham? Maksud dia ada satu tak tahu lah. Hak satu ni dia tahu kata dia tak tahu. Itu dia panggil basri, hak ni murakkab. Hak murakkab ni jahannam. Sebab tu ulama' kita mengatakan dari segi akidah jahil basri dengan jahil murakkab kafirun kafir. Itu. Dia sengkar kata anak dia itu. Yang dibawa akan ajaran yang sesat tu oleh orang yang tidak sengkar dengan jahilnya. Macam mana orang yang tak tahu kata dia jahil tu? Seperti ajaran-ajaran yang mengata tidak wajib belajar sifat 20 yang masyhur itu. Ni kalau kita dengar dalam YouTube lah. Tak wajib belajar sifat 20 hak masyhur ni. Tak wajib ni yang ulama kata pok-pok ni bukan dia tahu kata dia jahil. Tak wajib. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa menetap, apa marga Tuhan, apa benda Tuhan. Itu terjemah Melayu, la mana tidak, ilah Tuhan. Nah, ilah melainkan Allah. Allah tu bukan zat, nama bagi zat. Zat dia Tuhan, ilah. Apa makna ilah? Mana Tuhan? Apa makna Tuhan?
Mana Tuhan? Apa mana Tuhan? Ni. Bila sebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan apa benda Tuhan ni? Kita bahasa Melayu panggil Tuhan, bahasa Arab dia panggil ilah. Zat tadi ni tak boleh panggil ilah, melainkan dia kena bersifat dengan sifat uluhiyah, baru dia panggil ilah. Tuhan ni tak boleh panggil Tuhan zat dia, melainkan dia kena bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuhan tu zat dia, ketuhanan tu sifat dia. Boleh faham? Nabi tu zat dia, kenabian tu sifat dia. Raja tu zat dia, kerajaan tu sifat dia. Kalau tak ada kerajaan, orang tak panggil raja weh. Apa sifat kerajaan? Kita kata ada negeri, ada tentera, ada menteri-menteri dia, ada rakyat dia. Itu kerajaan lah kan? Ada hak ni baru boleh panggil raja. Kalau tidak mengaku seorang-seorang, boleh tak? Zat tadi ni, ilah tadi ni, dia mesti bersifat dengan sifat uluhiyah, baru boleh panggil ilah. Tuhan tadi kena bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa benda sifat ketuhanan ni? Ni yang kita kaji wujud qidam ni bagi sifat zat. Mematikan, menghidupkan, menghidayat, itu dia panggil sifat fa'il. Itu sifat lain. Ada dua tu dah. Sifat zat, sifat zat. Jadi zat tadi bersifat, mesti bersifat dengan 20 sifat ni baru dipanggil ilah. Boleh faham tak? Ni kata tak boleh mengaji ke mana? Dia kata baru lah sifat 20 ni. Orang Melayu kata, ulama Melayu pun. Ulama Melayu apa tuan-tuan? Kitab lama, kita Arab tuan-tuan mai dah dalam kitab apa Matan Umum Barohin apa semua semua wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf mengetahui wa yajibu apa, wajib atas Allah Taala asyruna sifatan, 20 sifat. Ni dia panggil sifat zat, ini dia panggil sifat uluhiyah. Bila zat tadi bersifat dengan sifat uluhiyah tu, maka zat tu dipanggil ilah. Uluhiyah tu kita terima makna dia ketuhanan, maka zat tadi baru dipanggil Tuhan. Tidak tak boleh panggil Tuhan. Jadi bila kita mengaku la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan ni. Hak yang sungguh, tapi ada tak Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan ini? Ada ke tak? Tak ada hak lain kan? Melainkan Allah Ta'ala. Jadi yang kita duk Nabi apa? Dah tak ada dah. Itu Nabi karut, itu dah benda tak ada Nabi apa? Tak sah Nabi lah, benda tak ada. Nabi ni mana kita nak tolak? Benda tak ada, tak tolak apa? Tak sah. Ni ulama kata Nabi, bukan Nabi wajib, tapi Nabi, tapi mustahil. Maksud dia, apa yang tersawur dalam hati kita. Dia panggil Nabi lil ikhbar atau Nabi lil muqaddar. Nabi nak buat cerita. Tak, bila kita nak ngaji, kalau Tuhan dua, Tuhan pun kata dia, lau kana fihi ma'aliyatun. Tuhan buat pada takdir. Kalau sekiranya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala pada alam ni, fil ard, fihi ma'ay fil sama wal fil ardi was sama, pada langit bumi ni, la fasadata, nescaya punah kalau langit bumi. Tuhan kata gitu. Maksudnya Tuhan buat pada takdir. Kita pun bila kita mengaji ni, kalau Tuhan dua, kita buat pada takdir. Tuhan nak dua mana? Hak zat sifat sopan dengan kita. Kalau kita menafikan apa, jadi kalau kita pergi nafi tok kuang nafi tu tak sah nafi tu. Pasal tok kuang tu ada sifat ketuhanan dia. 20 sifat ni. Tak ada. Bila tak ada, tok kuang tu tak boleh bagi Tuhan. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, dalam kitab tu Fathul Rahim, kita pergi perbaik motor pula. Kita baiki motor kan. Pergi kedai Cina tu dia sangkut dia lah. Tiang dekat kedai dia tu. Itulah. Hak merah tu. Tokong cik dia lah. Dia sangkut pok. Kita awak cucu. Bangkit-bangkit, faham gambar kepala. Cucu tanya apa tu kan? Tu Tuhan Cina dia. Kita pun sebut dulu. Dia, kalau kita etikot, benda tu Tuhan semua, Tuhan Cina semua. Tapi hang Tuhan Cina, ke Tuhan Melayu, ke Tuhan Siam, ke Tuhan siapa, Tuhan Tok Kuang tu, Tuhan tu. Sebab itu tak sah kalau kita kata tidak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tak Tok Kuang, Nabi Tok Kuang, Nabi apa, Bahala. Itu tak sah. Kerana Tok Kuang tu ada ke sifat uluhiyah dia? Tak ada. Uluhiyah ni kena wujud qidam dia tu qidam dia ada. Dia tu bakal ada. Itu bila dia bukan
dia bukan ada sifat ni, maka dia tak boleh panggil ilah. Bila kita nafi la ilah, maka tak boleh masuk dia tu, pasal dia bukan masuk dalam kalimah ilah. Tak sah nafi tu. Betul yang ulama kata apa? Orang yang menafikan tokong dalam kalimah la ilaha illallah tu, dia buat itu satu salah yang laqad ghalatu ghalatan fahishan wa tawahamu anna man fiya fi qawli la ilaha illallah kullu ilahin ma'budatil kufar kal asnami wal awsan, kata dia. Sungguhnya telah salah sebagai salah yang cukup salah, kata ulama. Orang yang menafikan dalam kalimah la ilaha illallah, dia nafi apa? Tiap-tiap penyembahan yang disembah oleh orang kafir, tokong dan berhala, dia buat contoh begitu, itu salah yang cukup salah. Kerana apa? Dia tak boleh masuk dalam kalimah ilah tu, lewat. Ilah tadi mesti bersifat dengan sifat uluhiyah yang betul-betul dia tu. No? Memang tak ada dah Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang bersifat macam tu. Hanya Tuhan semata-mata. Lepas tu dah tak ada kita nafi apa? Ni nafi nak buat cerita barang bila yang ni mesti tersawur dalam hati kita ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang zat dia sama sifat macam tu. Nampak tak? Kita nak tolak tu, nak pergi kemas kejap lagi. Maka Allah tu nama bagi zat. Jadi Tuhan tadi tak boleh guna nama lain, mereka nama Allah. No? Wallahu a'lam. Ni yang puak-puak kata tak payah ngaji, kita tak erti. Dan kita boleh tanggung buat ni kat dia. Memang tak payah mengaji. Dia bukan nak tahu ngaji, dia nak tahu erti. Tuhan kata fa'lam, hendak ketahui olehmu. Tuhan kan tak nak kamu mengaji. Hampa hendak ketahui, hampa kena tahu. Tuhan nak pada tahu. Dia kata tak wajib mengaji, tak apa. Cara hantar je lah. Jadi jalan nak tahu ni dua mat. Dia main dua cara. Satunya dia panggil laduni, anugerah Tuhan. Tanpa dia mengaji, Tuhan curah mat, dia erti. Tak apa lah. Ngaji tu wasail dia jalan je. Lepas tu satu lagi dia panggil kasbi, kena tuntut. Nak boleh tahu kalau tak main belajar, tak boleh. Maka bila tak boleh tahu kalau tak belajar, maka belajar tu jadi wajib. Pasal nak pergi kepada maqasid hak wajib, hak tahu tadi. Nampak? Jadi kalau nak boleh tahu tadi ni dengan sebab belajar, maka belajar tu jadi kerana wajibnya tahu ni. Tapi tak boleh tahu mereka dengan belajar, maka belajar ni wajib. Dia panggil wajib wasaid. Hak yang mengetahui ni dia panggil wajib maqasid. Nampak? Sebab itu Tuhan takkan tanya hang kerti lah, jangan hang mengaji ke tak? Dia kata tak, aku tidur baru aku boleh kerti. Kalau aku tak tidur, aku tak kerti. Dia kata wajib tidur. Kalau dia kata dengan sebab tidur aku boleh kenal Tuhan, wajib tidur. Nah, wajib tidur. Dengan sebab tidur dia boleh kenal lah. Wajib tidur. Tak kira wasail ni pun suka lah. Kok mana tu? Perjalanan ni. Jadi tuan-tuan, kalau kata dengan tak ada arah mereka dengan mengaji baru boleh kenal, maka mengaji itu jadi wajib. Lepas tu tak boleh mengaji kalau tak ada kitab, wajib beli kitab. Tak boleh pergi mengaji kalau tak ada motor, wajib beli motor. Asal semua ni benda harus. Nampak? Lepas dah reti, lempak tu semua benda ni tak ada orang. Boleh faham? Dia nak tahu reti. Boleh faham? Sebab tu reti bukan kerja kita. Faham. Hendak ketahui ilmu. Tahu kerja apa? Kerja tu Tuhan. Itu kerja kita apa? Belajar kerja kita. Apa makna tahu ni? Makna tahu ni makna dia kita main mengaji, kita ambil beli kitab, kita mengaji, balik mengapai apa semua, rebus kitab, minum ayat apa semua. Sampai Tuhan curah kepahaman dalam kepala otak kita, itu makna tahu. Boleh faham? Bila tahu memang kita tak dalam masalah. Dia nak tahu. Selagi tak tahu tu, hukum dia soal tu, pasal dia wajib kena tahu. Tuhan tekan, fa'lam, hendak ketahui olehmu. Dia kena tengok. Payah orang yang tak payah mana kita berlana orang boleh. Nak kata payah tak ada orang boleh. Nak kata payah mana pun. Nak kata mudah sangat pun macam bahawa tak boleh. Dia wasitah lah tu, menengahi antara payah dan senang. Baik. Mengatakan tidak wajib belajar sifat 20 yang termasyhur itu. Apa makna masyhur? Masyhur ni mana maka surat qailuh, banyak orang sebut tu masyhur. Nah, tapi kalau ikut muktamad dia 13. Muktamad tu kalau yang kuat, muktamad pada dalil.
Tapi orang jangan sebut, weh, apa mengaji apa di surau? Kami mengaji sifat 20. Jangan orang sebut ni, kami mengaji sifat 13. Betul tak? Rukun 13 ya. Tapi yang muktamad di segi dalil 13. Tapi yang masyhurnya, apa mana masyhur? Banyak orang sebut itu mana masyhur lah. Banyak orang sebut 20. Tapi etafak wajib 20 lah. No? Sifat Tuhan bukan banyak ni, banyak lagi weh. Banyak lagi. Tapi hak ni wajib tahu atas jalan ijmal, hak ni wajib tahu atas jalan tafsir, huraian satu-satu. Wallahu a'lam. Dan lagi kata dia apa? Dan ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Di dunia Allah ni ada orang tak ada ni tahu. Tapi orang kita, orang dah ni. Duk parti tengok teruk pada orang tetua kita dulu. Betul tak? Orang tetua kita dulu memang dia pergi mengaji semua, mengaji ajaran tengok Tuhan dalam dunia. Dia panggil ilmu bungkus. Dan tuan tahu ilmu bungkus. Ilmu bungkus. Dia kata bila kita nak mati ni, dia tak nak mati kita macam tentang tengok. Bila kita tengok lampu kereta lah. Bila dia dim nah, mata kita silap. Bila kita pejam tu dia nampak macam cahaya putih dah. Dia putih lama-lama bila nak mati dia aku boleh duduk balik. Hak tu Tuhan ni. Yang panggil ilmu bungkus ni, Tok Guru kata apa? Hang jangan pergi cerita kat orang. Kalau hang cerita kat orang, kalau ni benda yang kita nak cerita ni, kalau ayam dengar, ayam pun masuk syurga. Tok Guru cerita. Kalau kucing terdengar, kucing masuk syurga. Dia punya deki tak mau bagi kita masuk syurga sama dia. Dia tutup rapat, padahal Tok Guru nak jaga dia. Boleh tak? Kalau dia pergi buka tak tahu, lah orang tahu Tok Guru sesat. Tapi Tok Guru nak jaga dia. Hal ni dia panggil ilmu bungkus. Macam tak mau cerita kat orang. Tak boleh saya tanpa buka ahli. Ampun. Macam ulama tasawuf kata, ifsya isir al-uluhiyah kufrun. Buka rahsia ketuhanan kufur. Hak rahsia Tuhan bagi tu bukan ilmu hakikat tu. Ilmu hakikat tu wajib kena ajar orang weh. Bukan haram lagi tentang ilmu hakikat tu. Boleh tak? Kita tidak buka nu rahsia ketuhanan ni. Rahsia Tuhan bagi kita. Tu tak boleh. Ilmu hakikat tu wajib kena ngaji. Tasawuf ni ada dua, satu padu ain, padu bayar lah. Hak padu bayar tu pada hakikat dah padu ain. Kita tak penawak bagi hati, lepas dah. Nah, kita penawak bagi hati dia lepas padu ain lah. Kita bagi tasawuf zahir. Ni ada tasawuf sikit sini-sini tu, lu nama jadi dua nafi wajib lah. Banyak lah tu. Hak tu. Jadi ala kuliahnya, hak tu wajib kena belajar. Hak tu wajib kena belajar. Betul. Yang tak boleh buka tu rahsia ketuhanan, rahsia yang Tuhan bagi kat dalam hati orang arif tu. Nak buka tak tahu, tu tak boleh. Tak boleh tak tahu lah nak buka. Ya Allah. Bukan ilmu hakikat ni duk faham tak boleh ilmu hakikat. Tak boleh tahap kita tak boleh weh. Bila tahap kita tak boleh siapa nak boleh? Bila nak ngaji? Pakai dah lah mampu yang nak ngaji tu. Ya Allah. Ni ajaran melihat Tuhan di dalam dunia ni. Ada ajaran ni tak? Belah ni tak tahu lah, belah saya ada. Kita kata macam mana? Kita masalah bab Nabi tengok Tuhan pada malam Isra' Mi'raj. Itu dalam dunia. Hadis Aisyah dia menafikan, yakni dia mengatakan bahawa Nabi tak melihat Allah. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah Ta'ala. Dua hadis, dua-dua sahih. Aisyah kata Nabi tak tengok, Nabi tengok nikmat. Ibnu Abbas mengatakan Nabi dia tengok. Itu nak pakai mana? Dua-dua sahih. Maka dia keluar dengan faedah. Ulama kata al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Orang yang mengata sungguh, siapa kata sungguh? Ibnu Abbas kata Nabi tengok sungguh. Aisyah kata tak lah. Kena didahulukan atas orang yang mengata tidak. Kenapa? Orang yang kata sungguh ni dia tak akan kata, melainkan kalau benda tu dia tak akan dapat. Boleh faham? Kalau Nabi tak abad kata, tentu dia tak akan kata lagi. Boleh faham? Dan satu dia orang ulama bahas pula. Aisyah ketika Isra' dan Mi'raj, walaupun dia dah kahwin dengan Nabi, pada ketika tu dia belum duduk dengan Nabi kerana berlaku Isra' Mi'raj di mana? Di Mekah. Boleh faham? Sebelum hijrah. Bila hijrah pergi Madinah, baru Aisyah duduk dengan nampak? Jadi faedah. Jadi Nabi melihat, tengok. Nabi tengok Tuhan dalam dunia. Tak berlaku ulama kata pada orang lain, melainkan pada Nabi kita SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Hatta Nabi Musa, Nabi lagi Rasul boleh cakap direct dengan Tuhan.
Minta nak tengok, Rabbi arini anzur ilaika. Hei Tuhan, aku tanya sangat nak tengok hang. Tu terjemah bahasa bujak lah. Hei Tuhan, aku tanya sangat nak tengok hang. Tuhan kata apa? Qala lan tarani. Sampai bila-bila, sampai bila pun hang kata. Lan nak pilih tadi. Nah, sampai bila pun hang kata tengok aku. Nah, walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kata Tuhan. Jangan tengok ke bukit. Nah, kalau kukuh bukit apa, kalau kata bukit tu hancur, tak kukuh, tak boleh nak tetap bukit tu macam mana hang nak tengok? Hang nak tengok aku. Ayat ni panjang ni. Ketika mana Tuhan nak tajalli, tuan-tuan, maka bukit goncang. Faqarra Musa sa'iqa, maka tersungkuk Nabi Musa pingsan. Nabi Musa bila baik pada pingsan, tobat. Tuhan bertobat dah. Tak mau dah. Nah, maka Nabi Musa, Nabi lagi Rasul tak boleh tengok. Tiba-tiba kita pergi ngaji Tok Guru dah apa? Aku jumpa dengan Tuhan tadi. Hampa balik weh, Tok Guru kata. Abang saya siap. Nampak? Nabi Musa, Nabi lagi Rasul, ulul azmi, boleh cakap direct dengan Tuhan. Gelaran pun kalau Allah dah. Orang boleh cakap dengan Tuhan, minta nak tengok Tuhan. Tuhan kata sampai bila orang tak boleh tengok aku dalam dunia. Lepas itu hanya berlaku pada Nabi kita. Tiba-tiba Tok Guru kita kata aku tengok Tuhan dalam dunia. Apa balik Tok Guru kata? Ulama kata. Siapa mengatakan dia tengok Tuhan dalam dunia dalam keadaan jaga dia, hukum dia kafir. No? Tak berlaku pada orang lain melainkan pada Nabi kita. Tapi kalau dalam mimpi dia mimpi jumpa Tuhan dalam mimpi. Ulama kata harus kalau mimpi. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata dia pernah mimpi jumpa Tuhan 99 kali. Kita Nabi tak tahu halau jumpa lah. Dia jumpa Tuhan kita. Maka tak berlaku. Ini melainkan pada Nabi kita orang terang. Tapi tuan-tuan, kalau tengok Nabi dan jaga boleh? Nabi mati lah. Wafat. Boleh tengok jaga. Sebab Nabi harus. Ulama kata. Dalam mimpi harus, dalam jaga harus. Macam berlaku pada hadis Nabi, Nabi kata man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang tengok aku dalam tidur dia, maka dia tengok aku sungguh, Nabi kata. Fa inna syaitan la tumassilu ala surati. Ada riwayat kata, sungguhnya syaitan tak boleh merupa atau rupa aku. Kalau kita tengok Nabi dalam mimpi, Nabi kalau dia otomatik dia main, kita kenal Nabi sungguh, syaitan memang tak boleh merupa. Hatta ulama mengatakan, ulama hak besar-besar tu pun syaitan Tuhan tak bagi merupa. Kalau kita mimpi jumpa Imam Ghazali ke Imam Syafi'i ke, buat tu dulu. Pasal apa? Syaitan tak boleh merupa akan rupa Nabi. Dan Nabi kata, man ra'ani fil manani, barang siapa yang tengok aku dalam tidur dia, mana dalam mimpi dia jumpa dengan aku, fasayarani fil yaqadati, Nabi kata dia lagi akan berjumpa aku dalam jaga dia. Nabi sebut saja. Adik, sahih dia. Siapa tengok aku dalam tidur dia lagi akan jumpa aku dalam jaga dia. Nah, abang kata, bab tengok Nabi harus kita tengok dalam mimpi, harus kita tengok dalam jaga. No, ketika jaga. Dia tu tak heran dia tengok ulama-ulama dia kata dia jumpa dengan Nabi dalam keadaan jagalah. Dalam masalah. No, harus kerana ada hadis Nabi. Tapi kalau dia kata tengok Tuhan dan jaga, balik tegur juga kot. Atau juga kot. Ini ada ajaran yang mengatakan tengok Tuhan dalam dunia. Itu ajaran sesat. No, ajaran sesat. Ini yang depa panggil ilmu bungkui. Yang orang Kedah panggil ilmu bungkui. Dia tak sama dengan puak matahari. Tahu agama matahari. Puak tak tahu apa, bina kerak tak klik. Hayang matahari ni pasien. Nak kata dia. Dia semua matahari depa ni pergi buat haji kat Pulau Pinang. Ambil sesat. Betul Nabi kata lagi akan pecah umat kepada 73 tahun. Jadi begitu. Tapi dia pun kata dia Islam. Kenal tak? Ya apa? Tapi orang dulu takat mengaji lagu tu tengok Tuhan dalam jaga. Dalam dunia. Tak apa lagi. Law ni kita. Ayah P. Tuhan Harun. Tu pun bercampur ikut tu lah. Lagi takut. Mati dah. Mati dah kan? Baru mati lah. Mati Tuhan.
Gitu. Nampak? Tuhan Harun ayah pilih Allah. Macam-macam ajaran dunia lain. Hak orang dulu, cuma dia tak mengaku. Cuma dia kata, boleh tengok Tuhan dalam ni. Orang tu dulu, dia kata, teruk lagi orang lah. Ayah pilih nak tahu itu. Macam mana itu pun tak. Itu Tuhan ni tu. Baik. Itu satu. Dan lagi kata dia ajaran sesat ni. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zuhir ayat mutasyabihah. Ajaran yang memegang dengan zuhir ayat mutasyabihah. Apa ayat mutasyabih? Ayat yang menyerupai Tuhan dengan baharu. Tak kira lah serupa pada mana, serupa pada tangan Tuhan, kata yadullah, tangan Tuhan, fawqa aydihim. Nah, dia berterjemah tu. Kalau ikut nak terjemah, kalau nak pakai mana yadun juga, jangan terjemah tangan. Boleh faham tak? Kalau nak pakai yadun juga. Kalau kata bunyi apa? Ayat tu yadullahi fawqa aydihim. Bermula ya Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Tu boleh. Tapi tangan tu tak boleh terjemah tangan. Dia nak pakai macam mana dia kata ayat Quran tu orang. Jangan terjemah apa. Pasal yad itu satu sifat daripada sifat Allah. Istiwa itu satu sifat dari sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Bermula Tuhan yang Rahman alal arsy, atas arah. Atas itu mana? Dia kata duduk. Tuhan tak ada sebut duduk. Istiwa tu dia ada 6 perbahasan. Salah satunya duduk, salah satunya mana qa'ada, salah satu mana jalasa. Nah, ada yang makna memerintah. Dalam 6 ni ada makna memerintah, tapi dia tak pakai perintah, dia nak pakai jahanam juga. Boleh mana? Hanya orang nak pegang dengan zahir ayat Quran. Lah cerita dia tuan-tuan fikir dia bunyi dia tu. Saya pergi di Perlis tuan, di Perlis. Bila pergi di Perlis, ada seorang pakcik tu. Lebih kurang dalam 70 umur. Saya tanya pakcik tu, pakcik, Tuhan ni duduk tahu tak? Dia duduk sini, dia duduk ceramah, dia duduk kat ni. Dia jawab, dia kata Tuhan ni duduk atas ras. Tak ke? Dia tak atas ras. Pasal mereka boleh lagu tu, boleh tak? Ar-Rahmanu ala asitawa. Benar Tuhan yang Rahman atas arah. Nah, dia kata atas arah. Dia tanya, bagi Tuhan dia tahu tak? Dia kata atas arah. Okey, tak apa. Lepas tu dia tanya Allah, arah ni apa benar tak? Apa benar lagi? Dia kata, arah ni, dia tanya, arah ni qadim ke baru? Dia jawab, benar. Dia kata, arah ni baru. Apa yang makna baru? Benar-benar jadi. Dia kata. Baik. Dia kata, Tuhan ni, itu dia tanya dia, Tuhan lagi, Tuhan tu qadim. Qadim ni apa? Tak ada mula dia. Dia jawab tak. Lepas tu, Tuhan dia tahu tak? Duduk darah. Baik, tanya pakcik. Jadi benda baharu ni, arah ni baharu. Bila baharu dia kena jadi. Dia kata, ya kena jadi. Sebelum Tuhan buat arah, dia kata kat pakcik tu, Tuhan duduk tanah dia. Tu lah dia kata. Dia bunyi begitu. Tu kacau dia. Tuhan duduk tanah. Kerana dia baharu, dia bukan ada mula. Memang. Jadi, daripada bahasa orang sudah dia panggil ini, daripada dum maklum, memang passion ada Allah Ta'ala ni. Memang dia tidak ada permulaan. Jadi arahnya ada mula baru. Jadi sebelum Tuhan buat arah, Tuhan duduk tanah. Dia kata, tu kacau dia kata, abang duduk tanah apa dia kata. Macam tu dia kata. Lepas tu dia kata, bila dia buat arah, baru dia duduk. Dia tak ada kutu kot. Itu baru lemah. Dia kata macam tu. Dia tak boleh jawab tu. Nak abang kata, betul Tuhan baru lemah. Lama amai duduk tak lemah. Tu baru lemah, baru buat arah apa nak duduk. Tu makna dia dak weh, bukan makna duduk. Boleh mana? Kalau duduk ni, dia kena main sekali dengan Tuhan. Ya, betul tak? Ni dia baru, dia kena jadi. Bila Tuhan, dulu Tuhan duduk tahu tak? Dia tak bertempat waktu tu kan. Lepas tu bila buat arah, duduk tak? Nampak? Di sini. Sebab tu kena pergi pada mangkulat, kena mengaji ke sini. Ke sana lah. Dia tiap-tiap bila kata duduk ni, arah tu baru. Zat Tuhan qadim, takkan bersangkut dengan baru. Ingat kamu. Yang dia kata duduk. Pernah waktu Budi Saleh cerita. Dia kata waktu depa zaman mengaji di Mekah dulu dah. Ngaji lekong di Masjidil Haram tu. Pada ketika tu depa ni ditawar oleh kerajaan Saudi buat ijazah di Universiti Madinah. Dia tahu dalam ngaji lekong tu. Memang depa tak payah ada sidi apa-apa. Daripada ni tulis tawar masuk universiti. Universiti.
Dia kata banyak juga dalam budak-budak kita yang mengaji lengkong tu yang pergi. Budak-budak kita ni termasuklah daripada kita, Malaysia pun ada juga 2-3 orang. Tapi yang paling banyak geng-geng blok Syria yang budak-budak Arab yang pada Syria mengaji lengkong dalam Masjidil Haram tu. Lepas tu mereka pergi masuk buat apa ni. Dia kata satu hari Jumaat. Mailah profesor mai saya tahu ayat kita cabi. Ar-Rahmanu ala asyitawat bermula Tuhan yang Rahman duk atas arah. Pok-pok ni, pok mengaji lengkong, dia tak ada dengar betul Tuhan duk atas arah. Bangkit budak ni, tengok pertemuan, dia tanya, "Syekh, doktor, dia sebelum Tuhan buat arah dan Tuhan duk tak mana?" Dia kata fil hawa, di udara. Doktor ni kata, di udara. Sebelum Tuhan buat udara dan Tuhan duk tak mana? Dia orang tak boleh jawab, dia tahan karut. Dia bunyi itu, pakat kenduk habis. Ni tu uji selesai. Dengar, dia tak boleh pergi. Ada benda apa benda kodim takut benda baru. Tak boleh kan? Tak boleh. Dia sudah sebut duduk. Duduk ni bila kata bertempat, duduk ni bertempat, bila bertempat dia mesti bila kata Allah Taala duduk atas arah, maka arahnya tak apa, rumah ke singgasana. Saya tak singgasana. Nak buka rumah singgasana. Besar mana singgasana, besar tu lah tuan. Bila nak tak kalau dia boleh duduk atas tu, besar tu arah, besar tu lah tuan dia. Bila kita berqadar ada kecil besar, itu baru. Nampak? Bila tiap-tiap baru, dia mesti ambil qadar lah 8. Nampak? Dan bila ada ambil qadar 8, bahawa Tuhan tu berjirim dan berjisik. Dia pergi tu semalam. Lepas bila dia itu, dia mesti ada maqadir. Maksudnya dia ada mesti ada jihad, depan ke, belakang ke, atas ke, bawah ke. Nampak tak? Ni. Nampak? Di sini. Sebab tu jangan kita pegang dengan ayat mutasyabih pada zahir. Sebab tu bila Ibnu ni sebut dalam Tanjahurah tu, bila mai ayat yang mutasyabih ni kau awil ataupun kita takwilkan ayat. Pasal apa? Warun dan zihar untuk kita nak dapatkan kesucian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang dipegang dengan zahir mutasyabih. Sama lah zahir hadis. Dalam satu hadis tuan, Nabi kata apa? Yanzilu Rabbuna kullal lailatin ila sama'i dunya. Hadis itu panjang. Tapi kita ambil syahid dekat tu. Turunlah oleh Tuhan kita pada langit dunia pada setiap malam. Kullal lailatin pada setiap malam ila sama'i dunya pada langit dunia. Kerja Tuhan setiap malam Tuhan turun. Turun dia pun. Nampak? Kita kena takdir gitu. Takdir ke mana? Takdir kot ni. Apa maksud dia? Ayat tu ayat hadah mubah dia panggil. Maksud dia yang zilu rabbuna wa yang zilu malaikatu rabbina, boleh kata yang zilu amru rabbina. Turun tu bukan Tuhan turun, pekerjaan Tuhan ataupun malaikat tu Tuhan. Dia panggil ayat hadah mubah. Hadah mubah ni gini kan. Kita pergi jalan mana-mana dengan kawan, cari pakai Waze pun tak boleh pergi dah. Kalau satu lain tak ada apa semua, pergi nak cari Tok Pomoh karang, tak kira lah karang tentang apa pun. Nah, pergi cari tak jumpa lah, maka kita abang kawan dia sebelah. Weh, hang tolong pergi tanya rumah tu tak? Kita cakap macam tu tak? Hang pergi tanya kedai lah. Takkan betul kawan ni pergi tanya rumah weh. Dia tanya tuan apa? Pergi kita tak sebut dah tuan rumah. Hang tanya rumah tu. Hang tanya kedai, betul tak? Kita bunyi, kita panggil Allah tak tanya. Kita tanya orang dalam kedai lah. Kita tak sebut dah. Macam tu lah. Lian zilu Rabbuna, turun oleh Tuhan, mana turun malaikat tu. Dia nak hadis itu. Jadi ada pilihannya. Depa ni kata tu hadis. Nabi habaq terang-terang Tuhan turun. Tu ni orang kata Tuhan turun. Kawan saya seorang. Dia kata dia pergi di ada seorang tu duk mengajar ni, mengajar. Dia duk cerita ni bab ayat ni. Bila dia kata tu hadis tu terang, Nabi cerita kata Tuhan turun. Ada di dalam duk ngaji tu ada seorang kawan tu, dia kata kita kenal kawan tu tapi dia betul-betul. Bukan dia kata gila tak gila tu, dia jenis betul-betul. Orang betul dah orang betul. Orang dia lurus duit. Dia pun pergi, weh, tanya ustaz ni. Tuhan kita ada berapa banyak? Nah. Pasal apa dia kata? Hang tu dia turun dia tak nak naik. Nah. Lepas tu kawan ni betul. Dia angkat tangan lu, ustaz, dia tak tanya lagi, tak ada dawat. Dia kata, Tuhan kita ada berapa juta orang. Dia tanya itu. Satu. Lepas tu dia kata tiap-tiap malam dia turun, dia tak pernah ada hadis pun Tuhan naik balik pun.
Tuhan tak Tuhan ramai je. Dan benar hadis dengar kan? Hadis dia Tuhan turun setiap malam kerja turun. Naik. Mana ada hadis dan Nabi sebut tak Tuhan naik kali? Tu ramai lah kerja turun. Ucuk turun malam Tuhan turun, kerja turun. Tu ni Tuhan ramai. Ustaz tengok awak katuk kuliah itu. Jaga. Semua nak ni. Dari belakang. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat ni, mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan turun ni ke langit dunia awal bertempat. Dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahli dalalah, ahli-ahli yang sesat. Banyak lagi gegaran benda ni. Tuan-tuan nak tengoklah kitab dia abang tadi, kitab Tuhfatul Raghibin, sesatnya kita. Etikad yang sesat. Ada bid'ah pada sifat Tuhan. Lagu mana? Lagu ni. Kita buat bid'ah dengan sifat Tuhan. Nabi tak sebut, ulama tak sebut, kita disebut lagu. Tuhan duduklah, Tuhan apa semua lah. Ayat mutasyabih ni mana ayat yang menyerupai tapi kita tak boleh pakai murad. Lagu kita abang tadi lah tak? Tinggi, rendah, besar, kecil, apa semua tu lah. Itu mutasyabih. Benda yang zahir itu bukan murad. Zahirnya. Dia kata dia minta lindung ataupun dia minta supaya kitab dia ni jadi perisai, jadi penepis kepada ajaran-ajaran sesat macam ni. Kata dia lagi, qala musannif rahimahullahu taala, dan aku mohon kepada Allah Taala pula, yakni kepada Allah Taala juga. Takdir semua lagu tu. Juga ataupun pula tu sama. Dalam Arab dia main aidu aidan, takdir lagu tu semua. Bahawa menjadi akan dia, yakni akan risalah ni, kitab ni satu simpanan yang baik bagi aku di dunia, bagiku dunia dan akhirat. Apa makna simpanan? Jadi saham. Nah, moga-moga dengan kitab ni Tuhan kira sebagai saham habun dia dunia dan akhirat. Mana ada lagi mana kitab ni ada jadi manfaat bagi kita semua ni, maka selagi itu akan sampai pahala ganjaran itu kepada dia lah. Ni Nabi kata man dalla ala khairin kafa'ilihi wa man dalla ala syarrin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan seolah dia buat kebaikan, dan siapa yang menunjuk ke arah kejahatan seolah dia buat kejahatan. No. Jadi Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Bahkan siapa yang buat satu perbuatan yang baru, yang baik, maka pahala dia akan boleh sama pada dia tu, tak dikurangkan walau sedikit pun. Dan siapa yang buat satu perbuatan dia baik satu perbuatan yang jahat, maka selagi orang tu beramal dengan buatan tu, selagi itu akan boleh kepada dia. No? Dosa tak dikurang, walau macam mana kalau boleh kawan tu yang buat kerja tu banyak-banyak tu kepada orang yang buat perbuatan yang pelopori benda tu akan dapat macam tu. Tuhan tak kurang sikit pun. Dijaga ni. Jadi simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Habis kata dia, fa innahu ala kulli syai'in qadir. Fa innahu, maka bahawasanya Allah Taala tu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, amat berkuasa ataupun maha berkuasa. Baik. Kemudian kata dia, memulai aku akan bicaraan pada risalah ini, yakni pada kitab ni, dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, kata musannif ni, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Sama betul. Huraian pada menyatakan agama. Allah Ta'ala dia nak cerita kita apa dia agama yang kita sebut agama Islam tu nama. Nah, nama bagi agama tu. Nah, yang kita agama ni apa benda, insya-Allah akan datang. Kalau Tuhan panjang umur, Allah Ta'ala takdirkan kita masih lagi boleh jumpa, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Bukan ada apa. Ngaji lah tu dah. Tapi tak puas, lepas ni ngaji aja. Tauhid ngaji aja. Tak ada lagi saja.
tak ori dengan ayat banyak ikan tak lampu itu dia saya memang betul selokong itu. Kadang-kadang ngaji ya, ngaji banyak. Dia masing-masing lah, masing-masing guru, masing-masing ton, masing-masing perjalanan dia. Tak sama, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Abdullah Al-Lahadi, ulama besar juga. Zaman di Mekah dulu, guru besar. Abdullah Al-Lahadi. Jadi Saleh kata, ngaji gini ni buat. Abdullah Al-Lahadi warak. Lepas tu dia jadi tu guru besar, ulama besar menerang kita. Satu hari dia pergi minta pada Pada ni lah. Yang tadi ni dia nak mengaji kita. Nak mengaji kita apa? Kita nahu. Mengaji nahu. Pergilah mengaji kita nahu kita. Lepas tu pada mengajak meminta mengaji apa? Matan bina. Contoh matan bina ni kalau ikut orang mengaji Arab ni tadika yang mengaji. Tapi dia minta tak pada tu mengaji kita matan bina tu ulama besar. Orang Arab mengaji ke orang Melayu mengaji matan bina. Bila dia pergi mengaji pada baca matan bina. Matan bina ni kalau ikut kita tu lagu kita abang kata mustawa ataupun peringkat darjah 1 ataupun tadika lah. Matan bina ni tu apa? Ulama mengaji kepada kat orang Melayu juga. Lepas tu pada baca pada hurai tu dia kata Allah. Selama aku duduk mengaji ni dia kata aku tak tahu pun dia kata matan bina ni sampai terani. Abang kata dia hak yang pernah dia mengaji lama-lama dia tak pernah boleh macam mana yang dihuraikan oleh pada tu. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, kecil besar kitab itu bukan ukuran. Kadang-kadang kalau kitab besar duk cerita bab tu saja, nampak apa? Kolam besar pun kalau keli semata ataupun talapia semata, biar kitab kecil tak apa, tapi ada belakang. Betul? Kubang kebau sekali pun puyuh ada, wan ada, keli ada, boleh rasa belakang oleh mana? Hal tu bab kecil besar dirim kitab tu itu bukan ukuran. Sesuatu Iran orang dia kata dia mengaji kitab besar, biar tuan kita mengaji kitab kecil ni. Tapi syaratnya benda tu ada semua dalam benda tu, itu lebih baik daripada kitab yang besar yang tak tawah, yang kita tak tawah lah. Bukan kitab tu orang kita tak tawah lah. Biar Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu min al-qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dika farqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.